Hai murid-murid, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran kita Sains tahun 1. Jadi kita lihat dulu apa yang telah kita belajar dalam pelajaran yang lepas. Dalam pelajaran yang lepas, kita telah belajar yang pertamanya mengenal magnet dan mengetahui kegunaan magnet. Kemudian yang kedua, kita mengenal bentuk magnet, bentuk-bentuk magnet. Yang ketiganya, kita belajar tarikan magnet dan juga tolakan magnet. Tarikan dan tolakan magnet. Dan yang keempatnya, kita belajar tentang kekuatan magnet. Jadi ada 4 perkara yang kita telah belajar dalam pelajaran yang lepas. Ini imbasan pada pelajaran kita yang lepas. Dalam pelajaran yang lepas kita belajar kegunaan magnet, antaranya untuk melekatkan pintu pada peti ais, melekatkan tanda nama. Ini antara kegunaan magnet yang kita belajar dalam sesi pelajaran yang lepas. Magnet juga boleh digunakan untuk melekatkan kotak pensel. Magnet juga digunakan untuk memegang skru pada pemutar skru supaya skru tidak mudah jatuh, dan dia melancarkan kita untuk menjalankan tugas dan membuat kerja. Ini sebahagian daripada latihan yang telah kita buat pada pelajaran yang lepas. Kalau kita ingat, dalam pelajaran yang lepas dulu cikgu ada minta murid-murid untuk tulis nama, tulis tarikh untuk kita buat. Saya akan nanti senang. Pastikan murid-murid dah tulis tarikh dan masa dalam buat latihan yang lepas. Tandakan right. Ni kita bincang sikit. Tandakan right pada alat yang menggunakan magnet. Alat yang menggunakan magnet. Jadi kalau kita lihat dalam buku kita, kita cerita tentang ni benda apa ni? Benda ni. Ini adalah kotak pensel. Dan ini bahagian ni bahagian ni adalah bahagian yang menggunakan magnet untuk menutup kotak pensel. Jadi kotak pensel ni ada magnet ke tidak? Jawapannya ada. Gambar yang kedua di sebelah kotak pensel adalah gambar penebuk kertas. Penebuk kertas ni ada magnet ke tidak? Ya, pandai jawapannya tidak. Penebuk kertas tidak mempunyai magnet. Jadi perlu tanda right atau pangkah? Dia kata tanda right pada alat yang menggunakan magnet saja. Kalau tak ada, jadi tinggalkan kosong. Jangan pergi letak pangkah sebab arahan tak suruh letak pangkah. Jadi tak ada. Pengorek pensel ada magnet? Tidak. Ni juga tak ada pengorek pensel, jadi jangan letak pangkah. Tanda nama Yusuf, ini sama. Tanda nama di kotak pensel ni pun sama. Ini. Jadi ini tanda nama ada magnet, kita tanda right. Kemudian magnet pada peti ais. Ni dalam pelajaran yang lepas kita dah tunjuk ni kan. Jadi magnet pada peti ais, ini tanda right. Okey, catur. Catur ini ada 2 ya. Yang dulu, catur yang dulu dia pakai lapik itu kain, kertas. Tapi catur yang macam ni kotak ni, di bawah, bahagian bawah catur ini dia suruh kita fikir sendiri. Bahagian bawah catur ni ada magnet supaya dia boleh berdiri tegak dan melekat. Yang ni tak dalam buku ni. Ni murid yang hanya murid yang pernah main catur yang bentuk macam ni, murid tu tahu. Jawapan ni dia ialah ada ya. Ada magnet. Okey, kita selesai latihan muka surat 41. Next, kita pergi kepada yang berikutnya. Okey. Sekarang kita lihat kepada bentuk-bentuk magnet. Bentuk-bentuk magnet.
Magnet mempunyai pelbagai bentuk. Yang pertama ini ditunjukkan kepada kita, ini adalah magnet bar, kemudian magnet silinder, magnet ladam, ini kita buat yang lepas. Magnet bentuk U kerana bentuknya bentuk U. Bentuk ladam ini tadi sebab bentuk dia macam ladam kuda. Magnet bentuk butang, magnet bentuk butang, dan magnet bentuk cincin. Cincin sebab dia berlubang tengah. Jadi senang. Jadi magnet yang ni kita nampak magnet ladam tulis sini. Ini latihan muka surat 42. Magnet apa lagi? Magnet butang di sini, magnet cincin di sini, magnet U di sini. Lagi magnet apa? Magnet ini, magnet bar. Gitu. Dan ada satu lagi ni, magnet silinder. Ni kita tulis macam gitu. Ini senang aja yang ini. Magnet-magnetnya dah ada, bentuk gambarnya pun ada di sebelah. Jadi murid-murid tinggal salin saja. Okey. Kita pergi lagi, kita lihat kepada kehebatan magnet. Kehebatan magnet ini maksudnya kegunaan dia lah. Kegunaannya, hebatnya magnet ini, dia bergantung kepada dia punya kekuatan. Hebatnya magnet bergantung kepada dia punya kekuatan. Jadi kekuatan magnet ini bergantung kepada apa? Bergantung kepada saiz magnet. Tebal atau nipis, besar atau kecil. Itu mempengaruhi kepada kekuatan magnet. Jadi kita lihat magnet ini mempunyai kekuatan untuk menarik objek. Objek yang dia boleh tarik ialah objek yang objek berbentuk logam. Objek yang bukan logam seperti kertas, kayu, kain, getah, itu semua dia tak boleh tarik. Jadi macam yang kita bincang yang lepas, aiskrim, kayu, dia tak boleh tarik. Butang ini daripada plastik pun tak boleh ditarik magnet. Paku ini daripada logam boleh. Getah pemadam tak boleh. Magnet dah tentulah magnet sama magnet boleh. Pembaris plastik tak boleh. Guli tak boleh. Logam boleh. Penutup botol pun boleh. Jadi kita pergi kepada latihan muka surat 43. Ni tulis tarik. Murid tulis tarik. Jadi lengkapkan ayat-ayat di bawah. Lengkapkan. Magnet dapat menarik apa? Ya, nombor 1, gunting. Ini tulis sini ya. Magnet dapat menarik gunting. Lagi? Ni, paku tekan. Dan yang ketiganya ialah kunci besi. Okey, itu magnet dapat menarik gunting, paku tekan dan kunci besi. Kenapa? Kerana gunting, paku tekan dan kunci besi itu diperbuat dari barang dari logam. Baik, kita lihat yang kedua. Magnet tidak dapat menarik. Magnet tidak dapat menarik. Satu ialah tisu tandas. Yang kedua, magnet tidak dapat menarik batang mancis. Dan yang ketiganya, magnet tidak dapat menarik pemadam. Kenapa?
kerana tisu tandas, batang manjis dan pemadam bukan bahan logam. Bukan bahan logam. Jadi apa yang nombor 3, apa yang dapat menarik objek-objek tertentu? Kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang magnet. Jadi jawapannya ialah magnet dapat menarik objek tertentu. Magnet dapat menarik objek tertentu. Baik, tarikan magnet. Magnet boleh menarik atau menolak apabila dua magnet dilekatkan. Kena ambil dua magnet. Nanti kita tengok kat bawah tu ada gambar murid ni kan. Gambar murid ni. Dua magnet. Jadi setiap magnet mempunyai dua kutub yang berlainan. Dua kutub yang berlainan. Tengok ni kutub U dan kutub S. U ditandakan sebagai utara, S ialah selatan. Atau dalam setengah magnet di label N, S, North, South, utara dan selatan. Bahasa Inggeris lah. Ini bahasa Melayu. Kutub utara dan selatan. Dua kutub, dua kepala. Jadi, dua kepala ini ditandakan dengan warna yang berbeza untuk memudahkan kita kenal dan membezakan atas bawah dia itu. Jadi, perhatikan situasi di bawah. Ada dua murid ini berkomunikasi. Dia kata, mari kita dekatkan kedua-dua magnet ini. Kedua-dua magnet ini menarik apabila didekatkan. Kenapa kita lihat si gambar seperti pertama, dia kata magnet ini menarik. Menarik apabila didekatkan kerana sebab warna merah ditemukan dengan warna biru. Warna merah utara, U utara ni, utara kan. Kemudian dicantumkan dengan warna biru kat bawah ni. Kalau murid-murid boleh lihat ni, warna biru. Merah dengan biru, dia akan menarik. Utara dengan selatan, dia akan menarik. Tengok gambar sebelah. Apa akan jadi jika kutub magnet yang sama didekatkan? Kutub magnet ni, tengok ni, yang sama. Yang sama, maksudnya, ni, merah dengan merah didekatkan. Mari kita siasat, dia kata. Kalau dalam gambar di bawah ni tarik dan tolak, kamu lihat U S biru dengan U warna merah, kita tahu yang ini menarik. Ini dia akan menarik sama lain. Tetapi kalau magnet itu sama color, merah dengan merah atau biru dengan biru, dia akan tolak. U dengan U, S dengan S, dia akan menolak. Utara dengan utara, selatan dengan selatan, dia akan menolak. Tetapi kalau utara dengan selatan, selatan dengan utara, dia akan menarik. Jadi kita lihat kepada ini. Ini rumusan yang dibagi ni. Ni. Magnet yang berlainan kutub. Berlainan kutub. Berlainan kutub ni maksudnya yang biru dengan merah, merah dengan biru, yang tak sama. Dia akan menarik. Merah dengan biru, biru dengan merah, dia akan menarik. Utara, selatan, selatan, utara, dia akan menarik. Tetapi berbeza dengan magnet yang sama kutub. Sama kutub maksudnya S dengan S. Selatan berjumpa selatan. Utara jumpa utara. Maka dia akan menolak apabila didekatkan. Ini 2 magnet. Senang aja. Ni kalau murid-murid ada magnet di rumah, ni boleh cuba. Okey. Ini tadi. Kita lihat kepada, sekarang kita pergi kepada sini pula. Kekuatan magnet. Mari ulang kaji. Namakan bentuk magnet yang berikut. Ini senang aja lah. A ialah magnet.
Magnet cincin. B, bentuk yang macam ini adalah magnet ladam. Dan C ialah magnet bar. Nombor 2, soalan 2. Antara objek berikut yang manakah mengandungi magnet? Yang mengandungi magnet, satu ialah ni, kotak pensel lah. Kan tak? Ni. Dan yang keduanya ialah catur. Macam yang cikgu sebut tadi. Catur yang besi baru ni ada magnet di bawah dia. Pengorek pensel ada magnet? Ya, jawapannya tidak. Nyatakan dua objek yang dapat ditarik oleh magnet. Ini sebut je lah. Asalkan bahan itu bahan logam, dia boleh ditarik oleh magnet. Contoh, klip kertas, skru, gunting. Ini contoh bahan yang diperbuat dari logam dan boleh ditarik oleh magnet. Baik, yang keempat, kita lihat soalan 4. Apakah yang akan berlaku jika dua magnet di bawah ini, A dan B, didekatkan? Kita lihat situasi A didekatkan. Kalau tak nampak tulisannya ialah S dan U. Selatan bertemu utara. S dan U. Sama tak sama? Tak sama kutub. Maka dia akan menarik. Kalau susah tak nampak tulisan, tengok warna. Biru jumpa merah. Merah jumpa biru. Sama colour tak? Tak sama. Maka dia akan menarik. Yang ni dia akan menarik antara satu sama lain. Baik, berbeza dengan situasi B. Tengok gambar B. Kutub ini, magnet apa? Magnet U. Magnet U ditemukan, U jumpa U, S jumpa S. Merah jumpa merah, biru jumpa biru. Kalau sama warna, sama kutub, maka kita belajar tadi, magnet ini akan menolak. Magnet ini akan menolak. Dia tak akan boleh melekat. Jadi kena terbalikkan, baru dia boleh melekat. Baik, nombor 5. Magnet yang mana lebih kuat dapat menarik banyak klip kertas? Magnet yang lebih kuat. Dia pernyataan. Dia suruh kita nyatakan pernyataan ini betul atau salah. Statement ini. Pernyataan ini betul atau salah. Dia kata magnet yang lebih kuat dapat menarik lebih banyak. Magnet yang lebih kuat dapat menarik lebih banyak klip kertas. Betul atau salah? Betul atau salah? Magnet yang lebih kuat dapat menarik lebih banyak klip kertas. Jawapan kita ialah betul. Magnet yang lebih kuat dapat menarik lebih banyak klip kertas. Itu ya. Baik, kita lihat pada latihan kita pada muka surat 44. Kita lihat latihan kita pada muka surat 44. 44 ini dia kata tajuknya tarikan atau tolakan magnet. Arahannya ialah sesuaikan, arahannya sesuaikan tindakan magnet yang betul. Sini. Dia minta kita sesuaikan tindakan magnet yang betul. Dalam pelajaran yang hari itu lepas, kita dah belajar magnet kalau dia sama kepalanya, U jumpa U, tak boleh. U jumpa S, ni baru boleh. Yang ni kena pegang. Dia terbalik ke, dia macam mana ke, dia sama jenis,
Tak boleh. Kita pun kalau lelaki dengan lelaki mana boleh kahwin. Macam gitulah fahamnya. Kalau lelaki dengan perempuan tak sama jenis baru boleh. Jadi untuk faham magnet ni benda yang sama. U dengan U dia akan menolak. S dengan S dia akan menolak. Kalau sama dua-dua kepalanya maka dia akan menolak. Kalau berbeza baru dia akan menarik. Jadi kita nak jawab soalan ini, kita tengok. Tengok dulu dekat sini. U dengan U. Sama ya. U dengan U. Maka dia menolak. U dengan U dia menolak. Kemudian begitu. Cara sambung dia sesuaikan. Senang aja. Yang ni pun sama. Tengok. U dengan U, S dengan S, maka dia sama. Maka dia menarik ke menolak? Dia menolak juga. Sini. Kemudian gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga. Kita tengok gambar yang ketiga. Magnet ini S jumpa U. U jumpa S. Sama ke tak sama? Tak sama. Hujungnya berlainan. Maka hujung yang berlainan ini akan menarik bila dilekatkan. Hujung yang berlainan dia akan menarik. Yang ni pun sama. Tengok S dengan U, U dengan S. Yang ni pun berbeza. Hujung yang berlainan. Hujung yang berlainan maka dia akan menarik. Kita belajar hujung yang berlainan dia akan menarik. Gambar yang terakhir, U dengan S, S dengan U. Ni. Hujung yang berlainan dia akan menarik. Sambung ke situ. Ini senang. Jadi kalau dalam magnet kita itu, dalam buku ni awak tengok ada gambar satu kelabu, satu putih, hitam putih. Yang hitam itu hujung lain, yang putih itu hujung yang lain. Dalam ini yang putih itu ialah utara, yang hitam itu ialah warna selatan. Kalau magnet yang kita tengok itu di sekolah, nanti magnet kita warna merah dengan warna biru. Kepala merah dengan merah tak boleh. Dia akan menolak. Biru dengan biru dia akan menolak. Merah jumpa biru baru dia menarik. Biru jumpa merah baru dia akan menarik. Maka kita pergi kepada pernyataan di bawah. Dia kata lengkapkan ayat di bawah. Nak lengkapkan ayat, kena baca. Nombor 1, dia kata dua magnet yang berlainan. Ni, yang berlainan kutub. Berlainan ni sama ke tak sama? Tak sama lah kan. Berlainan kutub akan berlainan yang hijau ni. Yang warna hijau ni. Ini semua berlainan. Yang berlainan dia pergi sini, menarik. Maka jawapan kita ialah jawapan kita gitulah. Menarik. Yang berlainan dia akan menarik apabila didekatkan. Baik. Kita tengok pula pernyataan kedua. Pernyataan kedua, dua magnet yang sama kutub. Jadi yang sama kutub, yang di atas ni yang warna oranye. Sama, putih dengan putih, hitam dengan hitam, atau merah dengan merah, biru dengan biru. Di atas. Yang sama dia pergi ke sini, menolak. Maka jawapan kita, dua magnet yang sama kutub akan menolak. Kamu tulis di atas garisan tu tulisan cikgu besar. Itu selesai muka surat 44. Baik, kita pergi kepada muka surat 45. Masih lagi dengan tajuk yang sama, tarik tolak kutub magnet. Jadi dia bagi di sini, dalam kita baca dulu arahannya. Dalam satu penyiasatan, dua magnet
Dua magnet disusun seperti gambar di bawah. Ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar. Bulatkan. Dia kata bulatkan tindakan magnet yang betul. Bulatkan. Tadi kita dah buat dekat muka surat 44. Jadi kalau sekarang di 45 kita nak bulatkan jawapan yang betul. Sekarang kita tengok S jumpa S. U jumpa S. So jawapan yang betul dia apa? Jadi jawapan yang betulnya dia sama ke tak sama? Tak sama kan? Maka tak sama dia akan menarik. Menarik ginilah. Bulatkan jawapan yang betul. Baik. Gambar kedua. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua pun senang. Kita tengok penjuru ni. Hujungnya S jumpa U. U jumpa S. Hujungnya sama berlainan ke berbeza? Hujung yang sama atau yang berlainan? Hujung yang berlainan. Bila hujung yang berlainan, maka dia akan menarik. Senang kita dah tahu. Hujung yang berlainan, dia akan menarik. Pergi kepada gambar yang ketiga. Tengok yang ni. U jumpa S. S jumpa U. Hujungnya sama atau berlainan? Hujungnya juga berlainan. Maka berlainan jawapan kita tadi yang ini. Dia suruh bulatkan ni. Jadi kita bulatkan yang ni. Jawapan dia adalah menarik. Dan kita pergi gambar yang terakhir. Gambar yang keempat. Sini. U jumpa U. Putih jumpa putih. Atau merah jumpa merah. Sama tak? Dia sama. Kalau dia sama, maka jawapan kita ialah dia tak menarik dah. Dia dah jadi menolak. Begitulah jawapannya. Dia akan menolak. Kemudian kita pergi kepada dah selesai gambar 1 2 3 4. Kita pergi kepada ruangan penyertaan. Penyertaan ni kata lengkapkan ayat-ayat di bawah. Kutub arahan tadi kan bulat kan. Kutub magnet yang sama atau berlainan akan menarik. Menarik. Ni kata kunci dia. Menarik. Kalau menarik, dia mesti kutub dia sama atau berlainan? Kutub dia mesti kalau dia menarik, kutub dia mesti berlainan. Dia tak sama. U jumpa S, S jumpa U. Jadi tulis sini berlainan. Begitu. Okey. Yang kedua, kutub yang sama atau berlainan akan menolak. Ini lain sikit. Menolak. Kalau menolak, kutubnya sama tak? Ya, kutubnya sama. Lelaki dengan lelaki dia, maka dia menolak lah. Kutub dia. Maka kutub yang sama, dia akan menolak apabila didekatkan. Yang itu. Okey. Sampai sini okey. Jadi pastikan dalam buat latihan ini, murid-murid jangan lupa sebelum cikgu terlupa, hari tu ni tarikh yang hari tu kita buat tu bila berapa bulan. Kamu tulislah. Nanti senang kemudian hari nak buat rujukan. Okey. Sampai sini. Okey, tadi kita dah selesai menjawab muka surat 45. Sekarang kita lihat muka surat 46. Kita nak jawab latihan berkaitan dengan kekuatan magnet. Kekuatan magnet. Jadi perhatikan gambar yang berikut. Ada dua gambar. Gambar sebelum dan gambar selepas.
Di dalam gambar itu pula ada dua magnet yang ditunjuk dan ada klip kertas. Dan bilangan klip kertasnya sama. Bilangan klip kertasnya ialah sebanyak 10 klip kertas. Kemudian ada dua magnet. Dan gambar yang selepas dia bercerita tentang magnet yang melekat, klip kertas yang melekat pada magnet. Jadi kita kira. Pada magnet A ada berapa? 1, 2, 3. Pada magnet A ada 3 klip kertas yang ditarik. Pada magnet B, lihat pada magnet B, kita lihat ada 1, 2, 3. Belah sini ada berapa? Belah sini ada 2 ni. 1, 2. Tapi dia panjang 3 lah ni. 3. Dia ke? Tengok kita kira semula, tengok yang ni lah. Kita kira semula. Ada berapa biji tu? Klip kertasnya. Sini nampak terang. Ada 3. Sini ada 1. 1 yang ni. 1. Kemudian sini ada. Sini ada 1 lah, senang. Jadi jumlah klip kertas yang ada kat situ ialah 5. Dia tak apalah yang itu. Jadi kita tulis magnet A. Ni kita jawab soalan yang berikutnya. Berapakah bilangan klip kertas yang dapat ditarik oleh magnet yang berikut? Magnet berikut magnet A. A dapat tarik 3 klip kertas. Manakala magnet B dapat tarik 5 klip kertas. Okey, selesai yang tu. Baik, kemudian kita lihat soalan kedua. Magnet yang mana lebih kuat? Kenapa? Magnet mana lebih kuat? Maka kita jawab, siapa yang tarik banyak, dapat tarik banyak klip kertas, dia akan jadi lebih kuat. Jadi magnet yang lebih kuat ialah magnet B. Magnet B lebih kuat kerana dapat menarik berapa klip kertas? 5 klip kertas. Dah, gitu je dah. Kemudian soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga dia kata magnet yang dapat menarik klip kertas lebih banyak adalah magnet yang lebih kuat atau lebih lemah? Lebih kuat. Tulis sini lebih kuat. Itulah jawapan kita untuk latihan pada muka surat 46. Okey. Nah, sekarang kita sambung kepada muka surat 47. Roket bermagnet. Ini dia guna fungsi magnet. Kita mengaplikasikan magnet tu. Kita buat satu roket. Kita letak tayar, letak semua ni ikut hiasan macam dalam gambar ni. Letak magnet di atasnya, roket ni ada tayar. Jadi dia kata lengkapkan jawapan berdasarkan gambar yang diberi. Pilihan jawapan dia bagi kuat, sama, berlainan, menarik, menolak. Okey, kita tengok. Nombor 1. Apabila dua kutub yang didekatkan. Kutub ni kita tahu. Bila sebut dua kutub, ada dua kutub yang sama atau ada dua kutub yang berlainan. Ini kita belajar. Yang sama, dia akan menolak. Kalau yang berlainan, dia akan menarik. Gitu aja. Yang itu aja. Jadi, apabila dua kutub yang apa? Didekatkan, tindakan magnet akan menyebabkan roket mainan A ke hadapan. Roket ke hadapan. Ke hadapan, dia bergerak. Sekarang kita tengok magnet dia, color putih, color hitam.
Kalau kita nak bagi dia bergerak ke depan, dia mesti menarik atau menolak? Dia mesti menarik. Dia mesti menarik. Dia kalau dia nak menarik, maka yang magnet punya kutub ni mesti sama atau berlainan? Mestilah yang berlainan. Kutub yang berlainan barulah tindakan magnet itu akan menarik roket tu ke hadapan. Kita tak sambung tali, tapi kita dekatkan je magnet. Maka roket itu akan bergerak. Sebab daya tarikan magnet dengan dua kutub yang berlainan, berbeza itu. Maka yang berlainan kita dah ambil, yang menarik pun kita dah ambil. Yang tu. Okey. Tengok soalan yang kedua. Apabila dua kutub magnet yang didekatkan, yang apa? Ni dia tanya kan. Yang didekatkan, maka magnet akan ke hadapan. Tengok kedudukan magnet. Tadi tangan kita letak di depan. Kita nak tarik. Kita nak tarik. Maka kita letak kutub yang berbeza. Kutub yang berlainan. Sekarang tangan orang ini, ni, di belakang kereta. Di belakang roket. Maka kita nak tolak. Kita nak tolak magnet yang, kalau kita pakai kutub yang sama, yang berlainan, maka dia akan menarik. Roket akan ke depan ke belakang? Ya, kalau kita kutub yang berlainan, roket akan mengundur. Jadi kita pakai kutub yang sama. Kutub yang sama, maka magnet ini akan menolak antara satu sama lain. Jadi kita sorong je lah tangan kita. Kita sorong je tangan, dia akan menolak, dia akan lari. Jadi kereta itu seolah-olah bergerak ke hadapan. Jadi kita tengok yang ni, kita dah ambil. Pilihan jawapan sama dah ambil. Menolak pun kita dah ambil. Yang menarik tadi pun kita dah ambil. Menarik tadi warna ni kan. Menarik. Dah. Jadi ada satu lagi pilihan jawapan kita. Satu je lagi yang tinggal. Yang itulah dia. Pilihan jawapannya. Maka dia kata, apa magnet yang kuat digunakan? Roket mainan C akan bergerak lebih jauh berbanding roket mainan B. Nampak tak tangannya ni? Tangannya dia guna double magnet. Dua magnet. Maka magnet yang lebih kuat digunakan, maka dia akan bergerak dengan lebih jauh. Itu dia. Dia menolak kan? Kalau kita letak depan, dia akan tarik lebih kuat. Dia akan bergerak lebih laju. Kalau depan, dia akan bergerak lebih laju. Di belakang pun sama. Dia bergerak laju juga jauh. Dia menolak kuat. Itu fungsi dua magnet kutub tadi ya. Okey. Kita pergi kepada yang terakhir dalam tajuk magnet latihan kita ini. Latihan muka surat 48. Pastikan tadi tarikh ni kamu jangan lupa. Tadi cikgu tak sebut dalam muka surat yang lain tu. Tarikh ini penting untuk cikgu nak buat perandaan, pemarkahan, penilaian nanti. Rekod-rekod ni ada. Okey, sekarang kita nak mengenali magnet. Pilih jawapan yang betul, kemudian tuliskan jawapan tersebut. Jadi dalam gambar ini, saya ialah magnet atau pemadam. Dalam ini kita nak tahu magnet atau pemadam. Kita tengoklah punca dia ni. Ini ada kepala, ada kutub utara, ada kutub selatan. Maka ini ialah magnet. Maka kita tulis jawapan. Ini ialah magnet. Okey. Yang kedua, tengok gambar. Gambar ini, gambar klip kertas. Magnet dapat menarik atau tidak.
menarik klip kertas. Magnet, jawapan dia. Magnet boleh tarik klip kertas. Magnet dapat menarik klip kertas. Gitu dia. Ini kita imbas balik dalam pelajaran yang lepas. Baik, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, magnet yang kuat atau magnet yang lemah akan menarik lebih banyak klip kertas. Lebih banyak mestilah magnet yang kuat. Magnet yang kuat akan menarik lebih banyak klip kertas. Baik, soalan yang keempat, ini sebaliknya. Magnet yang kuat atau lemah menarik kurang klip kertas. Kurang, maka jawapannya ialah magnet yang lemah. Magnet yang lemah dapat menarik kurang klip kertas. Senang aja. Kemudian magnet ini mempunyai satu atau dua kutub yang berlainan. Jadi magnet ada utara dan juga ada selatan. Ada berapa kutub? Ada dua kutub yang berlainan. Itulah jawapan kita. Magnet mempunyai dua kutub yang berlainan. Kemudian yang latihan yang ke-6, soalan yang ke-6, kutub magnet yang sama atau kutub magnet yang berlainan boleh menarik. Ini penting kata kunci ni. Yang boleh tarik mestilah yang ni gambar ni. Yang berlainan. Jadi inilah jawapannya, berlainan. Kutub yang berlainan baru boleh tarik. Dan yang terakhir, gambar dia ni, gambar yang terakhir, kutub yang apa ni? Tengok kutub dia. Color sama kan? U dengan U. U dengan U. Laki dengan laki. Menarik ke menolak? Menolak. Boleh menolak. Maka kutub yang sama. Gitu je lah. Jadi magnet ini, kalau kita imbas, U jumpa U, dia akan menolak. Kalau U lawan S, maka dia akan menarik. Itu je nota kita. Kita nak ingat. Senang aja. Jadi sampai di sini saja kita punya latihan perbincangan jawapan buku latihan aktiviti di bawah tajuk magnet. Jadi tajuk-tajuk yang lain nanti murid-murid boleh cari dalam channel cikgu dalam YouTube untuk buat semakan jawapan. Ya, pastikan bila kamu buat itu kamu rekodkan kamu punya tarikh bila kamu buat bagi memudahkan cikgu kamu nanti nak tanda atau buat penilaian pada hasil kerja kamu. Jadi sampai sini saja kita punya latihan sehingga kita berjumpa lagi dalam siri yang akan datang. Sekian, terima kasih.